Dengar. Okey, dengar. Assalamualaikum. Ya. Tak bisa aku tak? Tak. Okey, okey. Okay. Dia mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara Fahmi Mukhtar, panel yang akan meneruskan sesi bedah buku, itu buku Budaya Politik Matang dan Sejahtera pada petang ini. Dan semua rakan-rakan sidang pendengar, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang dan ruang pada petang ini untuk meneruskan lagi sesi bedah buku yang sudah masuk minggu yang kedua, round yang kedua. Alhamdulillah semalam kita sudah selesai dengan pembedahan buku Bicara Ini Demi Perpaduan, dan hari ini Budaya Politik Matang Sejahtera, dan kita akan diselangi dengan forum-forum pada waktu malam yang saudara-saudari boleh rujuk di page Facebook Pustaka Permata Ummah. InsyaAllah program kita setiap hari pukul 3.30 petang akan sesi bedah buku yang menampilkan kami berlapan bersama-sama dengan panel jemputan. Dan pada sebelah malam akan ada juga program-program tertentu seperti semalam program bedah Bicara Ini Perpaduan bersama dengan YB Asma, bersama dengan saudara Arif Faizul dan juga Dr. Bala, yang dimoderatorkan oleh Dr. Fairuz. Alhamdulillah penyertaan yang amat baik dengan niat untuk kita lebih memahami dan lebih menghadamkan idea-idea yang telah dilontarkan oleh Tuan Guru Presiden dalam buku-buku yang ditulis oleh beliau. Seterusnya insya-Allah pada petang ini kita akan sambung bedah buku dalam bab yang pertama, iaitu Risalah Politik Islam. Pada minggu lepas saya telah bentangkan secara ringkas poin-poin tentang mukaddimah, iaitu ucapan Datuk Seri Tuan Guru semasa merasmikan Budaya Politik Matang dan Sejahtera, dan petang ini saudara Fahmi akan bentangkan bab yang pertama, iaitu Risalah Politik Islam. Dan insya-Allah di akhir siaran kita akan memberi peluang kepada para penonton untuk bertanyakan sebarang soalan dan akan dijawab oleh saudara Fahmi pada petang ini. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Fahmi untuk meneruskan sesi buku pada petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Malik selaku panel juga sebenarnya pada hari ini yang akan membantu saya akhir nanti untuk menjawab soalan-soalan nanti insya-Allah. Okay, jadi untuk petang ni kita ambil masa sedikit saja untuk saya bentangkan gagasan besar daripada IHC ataupun Tuan Guru Presiden PAS berkaitan dengan budaya politik matang dan sejahtera pada hari ini. Tajuknya ialah Risalah Politik Islam dan dalamnya ada lebih kurang 8 artikel ataupun 8 subtopik dan semua lebih kurang 76 muka surat lah. Kalau kita campur yang Ustaz Malik bentang minggu lepas 30 muka surat, campur yang saya bentang hari ni 76 muka surat, akhirnya hari ni kita dah dapat bentang bukan 100 muka surat daripada 400 lebih muka surat buku Budaya Politik Matang dan Sejahtera pada kali ini. Yang keduanya, pembentangan saya pada hari ini mungkin betul santai saja, tidak
terlalu berat, tidak terlalu ilmiah lah. Kalau nak ilmiah lebih tu Ustaz Malik lah lebih sesuai. Jadi saya lebih pada poin-poin penting sahaja daripada kesemua 8 subtopik ni. Walaupun bagaimanapun sebenarnya semua 8 tajuk ni cukup penting lah, tapi oleh kerana kekangan masa yang kita ada dan juga kekangan pemikiran yang saya ada dan juga kekangan analisa yang saya ada, kita ambil sekadar yang mampu sahaja untuk kita bentang kepada hari daripada Haji Ustaz Tugu Haji insya-Allah. Jadi baik, untuk tajuk yang pertama daripada bab yang pertama ini, ia bertajuk politik dibawa ke akhirat. Secara ringkasnya, politik ni yang kita nak bawa ialah politik Islam yang ada kaitan dengan akhirat, iaitu ada persoalan dosa dan juga pahala. Benda ni jadi mukadimah yang besar dalam tajuk yang pertama ni. Kenapa nak bagi kesedaran kepada kita umat Islam ni, apa yang kita buat atas muka dunia ni, ada dosa, ada pahala, ada syurga dan neraka, dan kita tak boleh nak buat sembrono. Masuk politik, ikut dan nak masuk, ikut dan nak buat. Orang buat benda tu, kita nak buat benda tu, tak boleh. Kita ada prinsip kita, kita ada dasar kita, dan kita ada pendekatan kita, dan kita ada penimbang tara kita, iaitu dosa dan pahala. Ini benda cukup besar yang tidak ada dalam politik-politik lain yang menjadi guideline kepada kita. Sebagai contoh, kita ambil perbandingan dengan politik Machiavelli. Machiavelli ni dia politik dia tidak ada agama lah, dia bertuhankan kuasa. Asal dapat kuasa, buatlah apa sahaja untuk dapat kuasa. Berbeza dengan kita, politik Islam kita ada. Nak buat, nak dapatkan kuasa, kena ada pertimbangan dosa pahala. Bila dapat kuasa, ada pertimbangan dosa pahala. Jadi kerajaan ada pertimbangan dosa pahala. Jadi pembangkang ada pertimbangan dosa pahala. Tak jadi apa-apa pun ada pertimbangan dosa pahala. Itu yang mengikat kita selaku orang Islam yang hendak berpolitik. Dan yang keduanya pula ialah ditekankan Tok Guru dalam artikel yang pertama ni, iaitu politik ni urusan akhirat. Politik ni urusan akhirat, maksudnya kita kena bersajawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Mungkin kita ingat politik, ada orang ingat politik ni tempat untuk cari duit. Bila masuk politik, kita sebagai lubang untuk memperbanyakkan harta benda kita, meluahkan pengaruh kita. Tapi kena ingat, semua tu nanti akan disah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang akan menjadi guideline kepada politik Islam itu sendiri. Manakala dalam tajuk yang kedua pula, artikel yang kedua, Tok Guru membawakan satu idea bahawa Nabi-Nabi juga berpolitik. Bukan sahaja dalam Islam tu ada politik sebagaimana tajuk satu tadi, dan ada pertimbangan dosa pahala, dan Nabi-Nabi diutuskan juga untuk berpolitik. Sama ada jadi khalifah, jadi pemimpin negara, jadi pemimpin ummah, jadi pembangkang dan sebagainya, jadi menteri dan sebagainya. Tapi Nabi diutuskan antara lainnya ialah untuk berpolitik juga. Dan gaya politik yang Nabi, yang Tok Guru kita jelaskan di sini ada dua. Iaitu pertama, gaya politik berkuasa dan laksanakan syariat. Ataupun kalau tidak berkuasa, jadi penasihat kepada kerajaan agar menjadi kerajaan yang adil. Baik. Dan benda yang sama juga ditekankan oleh Tok Guru berkaitan dengan politik pemerintah ni, ada 3 benda yang kita kena faham. Pendekatan PAS di pendekatan Islam ni ada 3 benda. Yang pertama yang berkaitan dengan kuasa politik pemerintahan ni, iaitu bila ada orang lain yang nak bawa Islam, kita kena bersama, kita kena dokong. Yang kedua, kita kena tolong kerajaan yang adil dan juga jadi penasihat kepada kerajaan yang zalim. Dan ni dalam hadis ada dalam Nabi ada sebut berkaitan kita kena tolong orang yang dizalimi dan kita kena tolong orang yang zalim. Antara lainnya ialah kita menasihati orang yang zalim, itu menasihati, menjadi penasihat kepada kerajaan yang zalim agar tidak menjadi zalim dan dapat dicegah kezaliman tersebut dan menolong kerajaan yang adil. Yang ketiganya ialah pendekatan dia berkaitan dengan politik pemerintahan ni ialah kita kena tukar pentadbiran kerajaan yang tak nak kepada Islam. Pertama kita kata siapa nak bawa Islam, bawa lah dia lah jadi kerajaan, kita dokong. Yang kedua, bila ada pemimpin yang adil, kita tolong dia. Kalau ada pemimpin yang zalim, kita tolong juga, tapi tolong nasihat, jangan jadi zalim.
Yang ketiga, kalau tak dengar kata belaka, tak nak bawa Islam, tukar kerajaan. Itu pendekatan yang dibawa oleh Tok Guru kepada kita untuk berpolitik, politik matan dan sejahtera ini. Tajuk yang ketiga pula, artikel yang ketiga, Tok Guru juga menekankan kepada Nabi Muhammad SAW berpolitik. Tadi para Nabi berpolitik, dibawakan sirah bahawa Nabi Idris pula Nabi Daud jadi khalifah, anak dia Nabi Sulaiman jadi raja, lepas tu Nabi Yusuf jadi menteri, Nabi Musa menjadi kita kata sebagai kelompok ataupun ketua pembangkang kita sebutkan pada hari ini, Nabi Muhammad jadi pemimpin negara dan sebagainya. Dah. Itu tajuk yang kedua. Tajuk yang ketiga difokuskan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW juga turut berpolitik. Dan gaya politik Nabi Muhammad ni ada 3 yang perlu jadi panduan kepada kita untuk membudayakan politik matan dan sejahtera ini. Yang pertama iaitu cenderung kepada kedamaian. Bukan nak balas dengan orang. Kerjanya bukan tahu nak cari bala, kerjanya bukan nak manah keadaan, tapi nak mendamaikan, menyejukkan, dan yang keduanya ialah untuk menyelamatkan seramai mungkin manusia. Sebagaimana tadi disentuh oleh Ustaz Malik pada minggu lepas berkaitan dengan politik Islam nak selamatkan seramai mungkin manusia. Dan ini juga satu benda yang cukup besar. Sebagai tersentuh minggu lepas, bahawa orang nak tuduh bahawa PAS ni kerja nak meneraka ke orang. Tak. Kerja kita bukan nak meneraka ke orang, tapi kita nak menyelamatkan seramai mungkin manusia agar bersama dengan Islam. Baik. Dan yang ketiganya, Tok Guru menjelaskan bagaimana kita nak membina hubungan dengan orang-orang yang nak buat perjanjian dengan kita. Kita membawa agenda Islam, nak bina perhubungan dengan mungkin orang bukan Islam ataupun orang Islam yang fasik ataupun orang Islam yang ada kecelaruan dan sebagainya. Bagaimana nak bina hubungan ni? Kena ada beberapa kaedah. 3 kaedah atau 4 kaedah. Yang pertama ialah kena pastikan kita berkuasa dan berpengaruh dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana contoh cerita yang dibawa oleh Tok Guru berkaitan dengan Abu Talib, pak saudara Nabi, tawarkan jawatan kepada Nabi di Mekah. Dalam masa yang sama masih lagi dipengaruhi oleh jahiliyah. Jadi Nabi tolak jawatan dan tersebut. Kenapa? Kerana kita tak, kalau terima jawatan tersebut, Islam tidak mampu berkuasa, tidak mampu berpengaruh. Yang kedua, kita kena tolak golongan-golongan yang dia nak menang baru nak bersama. Time buat kerja susah sebelum kemenangan ni tak nak buat. Dia tak nak berjihad, dia tak nak derma, dia tak nak wakaf, dia tak nak infak. Tapi bila dah menang baru nak bersama, orang gini ni kena tolak sebagaimana Bani Syaiban. Begitu juga kena tolak golongan yang tak ada apa-apa ni duk bercedah nak bagi jawatan. Duk bercedah nak bagi JLC. Ada orang gini kena tolak dulu lagi. Tak ada apa-apa lagi. Baru sebut kita buat Islam. Boleh. Kalau menang nanti aku nak gini lagi. Orang gini. Nabi kata, bakat ada Nabi guna kepada Bani Amir, tolak dulu lagi. Nak bercedah kabinet ni, tak ada buat kerja apa ni, kena tolak macam ni. Jadi yang kena terima macam mana? Yang kena terima sebagaimana daripada Aus dan Khazraj, iaitu orang yang mahu susah dan senang bersama-sama. Rela terima Nabi yang tidak ada apa-apa, bersama dengan Nabi membangunkan Madinah dan akhirnya mampu menawan dunia. Dan dalam tajuk yang ketiga lagi, yang tajuk ketiga lagi, Tok Guru membawakan juga bagaimana cara untuk membawa Islam. Ada 2 kaedah iaitu rukhsah, yang kedua iaitu azimah. Bila kita berdepan dengan satu cabaran yang besar, nak bawa Islam ni sudah pasti kita akan berdepan dengan satu cabaran yang besar. Maka bagi orang awam yang takut dengan cabaran tersebut, diberikan rukhsah kepada mereka. Sebagaimana yang berlaku kepada anak Sumayyah, Ammar bin Yasir. Bila orang nak bunuh dia, dia kata dia kufur pada Allah SWT, hati dia tak kufur. Ini panggil rukhsah, boleh. Ini untuk orang awam. Manakala bagi pimpinan gerakan Islam, Abna'ul Harakah, mereka ini kena gunakan pendekatan azimah, iaitu kena tegas. Tak kena tali gata lah. Kena bunuh lah. Kena tukar pak kerja, tukar lah. Sebab apa? Sebab mereka membawa suatu imej yang besar, saat membawa gerakan Islam, maka mereka ni kena azimah, kena tegas.
Tak boleh nak main klik tak. Okey, baik. Dan yang ketiganya ialah nak bawa Islam kena ada strategi. Kena ada strategi, iaitu kena ada pendekatan, dan menarik yang Tok Guru sebut sini, dalam setiap pendekatan kena ada tajdid. Ada pembaharuan. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahawa menolak yang kata pemikiran Tok Guru ini atau pemikiran PAS ni jumur, tak boleh menerima dengan zaman. Tak, Tok Guru sebut. Kalau kita boleh tengok dalam buku ni, muka surat 56 saya tanda ni. Nak jawab hujah dengan saya malam lepas ni. Nabi Tok Guru kata apa? Maka pendekatan mereka hendaklah dikaji semula dan dilakukan muhasabah. Bukan semuanya dijadikan nas yang tidak boleh diubah seperti Al-Quran, hadis dan dalam perkara asas. Maksudnya pendekatan ni dia kena kaji semua. Mungkin setiap tahun, mungkin setiap bulan kena kaji sesuai ke tak sesuai. Bukannya pendekatan ini kita dibuat sebagai nas. Pendekatan balah dengan UMNO, kita ingat balah UMNO sampai kiamat lah. Pendekatan baik dengan DAP, baik dengan DAP sampai kiamat ke? Ada, kena kaji. Sesuai tak ni? Sesuai tak? Rasa-rasa tak boleh lah ni. Kena baik lah ni, nampak Isah Maulid ni, dah baik. Nampak jahat sangat lah ni, tak cakap orang ni, kena bal lah. Begitu, kena kaji sama. Dan pendekatan dia bukan nas macam Al-Quran dan Sunnah, yang benda yang sabit, yang benda yang sawabik, benda yang sabat, yang tetap, tapi benda yang mutaghayyir. Ini satu terpaling keterbukaan Tok Guru lah. Okey tak? Panjang lagi, tajuk 3 baru balik. Daga air dah. Bosor-bosor ni. Yang ketiganya pula dalam artikel kita lagi, Tok Guru menggariskan bagaimana kita berpolitik dengan rakyat. Menarik, ada 3 cara. Yang pertama nak politik dengan rakyat ni, yang pertama kena menjinakkan bukan meliarkan. Kena menjinakkan rakyat. Kena gosok, kena pujuk. Sebagaimana yang dibuat oleh Perdana Menteri kita lah ni lah. Nak buat PKP, nak buat PKPB apa semua. Pujuk semua kerja dia. Lepas hari ni pula sebut cerita pasal lagu Dendam Perantau dengan Jangan Klik Lah Weh. Nak pujuknya. Maka betul lah. Tindakan dengan rakyat ni kena pujuk, jangan kita meliarkan. Baik. Yang kedua, dengan rakyat kita kena berhujah meneran dan bukan menyerang. Bukan kerja nak balah ya. Bukan kerja nak serang je. Bukan buat musuh dengan rakyat ni. Tapi buat sebagai mad'u kita, menerangkan dengan yang baik, beri hujah dan bagi penjelasan. Dan yang terakhirnya iaitu, walaupun apa yang berlaku dengan rakyat ni, jangan putuskan hubungan. Dengan orang kampung, jangan putus hubungan. Dengan orang sejid, jangan putus hubungan. Dengan orang dalam negeri kita, jangan duk balas dengan rakyat sendiri dan sebagainya. Jangan. Okey tak? Bila sebut jangan balas dengan rakyat negeri sendiri, saya teringat dengan anak didik Tok Guru lah, iaitu Dr. Sam sendiri. Bila ada isu berkaitan dengan rakyat, kritik dia, ada alim ulama yang kritik dan sebagainya, maka apa yang dia jawab, dia kata anak kalau boleh tak ada pasal balas dengan rakyat. Dia walaupun dia ulama, dia ustaz, dia rakyat negeri Terengganu juga. Jadi apa pasal kita nak balas dengan rakyat kita? Ini satu perkara yang baik. Rupa-rupanya dia ambil sin ni. Dia ambil daripada pendekatan Tok Guru jadi bahawa tidak boleh putuskan hubungan dengan rakyat walaupun yang terjadi. Dan yang keempatnya iaitu politik dengan orang zalim. Yang kita sebut tadi, tolong orang zalim ni. Yang pertama, yang bagaimana nak politik dengan orang zalim, pertama kena selamatkan orang zalim supaya berhenti bertobat. Orang zalim, orang jahat-jahat tu, kita kena selamatkan dia melalui nasihat, berdebat dan sebagainya supaya dia berhenti tobat. Yang kedua, menyelamatkan orang yang dizalimi. Kena selamatkan orang yang dizalimi iaitu dengan membela dan mempertahankan hak mereka. Dan yang ketiga iaitu kena dahulukan kemaafan kepada mereka yang insaf dan mereka yang bertaubat. Dan yang keempat, jangan hukum dengan cara dendam. Ini kaedah sebagaimana Nabi dalam Fathu Mekah. Jumpa dengan bila buka Fathu Mekah ada berapa nama, 12 atau 10 nama yang Nabi sebutkan ni sasaran ni kena nak bunuh. Tapi Nabi kata bila dia orang mari jumpa Nabi, dia kata insan nak masuk Islam apa semua, Nabi maafkan mereka ni. Mereka pala-pala haliah lah. Begitu juga kita pada hari ni. Orang yang zalim, orang yang jahat, kita kena lawan, kita kena nasihat supaya mereka berhenti biar bertobat. Selagi tak berhenti bertobat, selagi tu kita kena lawan, kena nasihat. Bila dia berhenti bertobat kat bawah lah. Untuk lawan apa lagi, dia berhenti dah. Terimalah ni kita nak main air kan, tak jadi.
Serah kepada Allah. Kalau yang tipu kita, Allah Ta'ala lah jadi hukuman kepada dia. Kita terima dia dulu. Kalau dia betul-betul taubat, Alhamdulillah. Tak betul taubat, serah pada Allah. Moga besar dia pada Allah ke? Dah, Allah Ta'ala lebih besar lah. Allah Ta'ala tahu apa dalam hati dia. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita balik. Baru tajuk 4 Abang Malik, ada 4 tajuk lagi kita ni. 3 tajuk baru. Mana nak terus ke? Terus lah, baru 3.50. Cepat je. Boleh lagi okey, Goning. Ni ada orang minta subtitle ni. Gana? Subtitle tak faham. Ustaz Cacik Kelantan. Kau tu Kelantan lah kau? Terima kasih semangat Kelantan lalu. Coba saya cuba dalam bahasa KL pula ya. Okay, artikel yang keempat iaitu berkaitan dengan Tok Guru nak setor kepada kita, iaitu berkaitan dengan politik Islam ni bukan politik kebendaan. Politik hidayah bukan jibayah. Politik Islam ni politik yang bukan kebendaan, politik yang datang dengan pembinaan insan, politik yang membina diri manusia berdasarkan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Tok Guru bawa bahawa Islam ni zaman Nabi kita dibangunkan dengan pembangunan insan. Kalau kita nak kira pembangunan zaman Nabi ni apa je ada. Kaabah bukan zaman Nabi apa nama ni? Zaman Nabi Ibrahim Ismail lagi. Dah bina siapalah pada Nabi Muhammad. Yang dibina kalau kita ingat iaitu Masjid Quba dan juga Masjid Nabawi. Itu pun masjid yang dibina daripada pelopor tamal dan juga batu-batuan sikit saja. Tak ada pembangunan material. Tapi dibangun apa? Dibangunkan jiwa. Dibangunkan diri, dibangunkan wawasan, dibangunkan harapan kepada umat Islam. Iaitu wawasan akhirat dan juga harapan kepada syurga kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding dengan zaman ketika itu, ketika Islam naik ketika itu, ada 2 kuasa besar, itu Rom dan Parsi. Rom dan Parsi ini dibangunkan berdasarkan materialistik ataupun kebendaan. Bangunan yang hebat, ada auditoriumnya, ada macam-macam lah kita tengok dengan sejarah pada hari ini. Tapi akhirnya pembangunan material ini dikalahkan melalui pembangunan insan tadi. Akhirnya Rom kalah, Parsi kalah dan Islam yang menang. Dan bukanlah bermakna kita Islam ini mementingkan spiritual semata-mata, mementingkan intelektual semata-mata, tidak mementingkan benda berkaitan fizikal. Tak. Kita pentingkan juga. Bahkan dalam Islam sendiri, kita mementingkan ekonomi itu sendiri. Tak. Pentingkan ekonomi dari sudut ada satu dalil ni. Dah tengok kejap dah, tak ingat duduk mana dalil. Sambil-sambil tu sebenarnya tu ialah kita pentingkan juga ekonomi, tapi ekonomi yang kita pentingkan mestilah disaluti dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak rakyat kita ada cukup makan tapi dalam masa cukup ibadat. Kita nak rakyat kita menjadi hamba Allah dalam masa yang sama, jiwa dia tenang, anak dia sihat, ibu bapa dia sihat, bini dia cukup makan. Itu cara Islam. Dan begitu juga dalam Tok Guru menjelaskan bahawa di dalam dunia sekarang ni politik ekonomi dunia kini ada 3. Iaitu liberal kapitalis, sosialis komunis dan pragmatis. Ketiga-tiga ni semuanya berkiblatkan kepada materialistik. Duk bicara nak sekadar materialistik. Kita pun ada nak berkaitan kebendaan. Tak, kita pun ada zakat, konsep harta pusaka dan sebagainya. Konsep wakaf, konsep infak ni kebendaan juga. Tapi ya sekadar tu, ya tak di depan lagi. Kebendaan untuk kenapa? Kenapa ada harta banyak? Kenapa kumpul duit banyak? Untuk apa? Tidak ada wawasan akhirat. Okay, baik. Dan dalam tajuk keempat ni juga, Tok Guru telah menjelaskan 2 konsep ekonomi politik. Konsep politik, iaitu yang pertama ialah kerajaan tak boleh bersaing dengan rakyat. Dari sudut ekonominya, kerajaan tak boleh bersaing dengan rakyat. Kalau rakyat jual air tepi jalan, kerajaan pun janganlah buat topik jual air tepi jalan juga. Tak. Jadi benda ni macam, ialah satu mula-mula bila Tok Guru sebut ayat ni, kita macam tak jelas sangat. Tapi bila dengar pembentangan daripada Dr. Sam, perjalanan bagaimana dia nak menterjemahkan kerajaan tak boleh bersaing dengan rakyat ni, rupa-rupanya iaitu kerajaan dia tak boleh nak bersaing, berekonomi dengan rakyat dalam negeri dia. Tapi peranan kerajaan apa? Ambil produk daripada rakyat ni,
tolong jual di luar negara, tolong jual di luar negeri. Itu kerja kerajaan. Bukan berbanding dengan rakyat. Rakyat ada syarikat nak buat jalan, dia pun buat syarikat buat jalan juga. Dan bila kerajaan lawan dengan rakyat, ini kerajaan lah. Kerajaan dia cukup macam-macam. Macam-macam peralatan dia ada, macam-macam connection dia ada. Jadi kalahlah rakyat. Maka bila adanya perlawanan kerajaan lawan rakyat dari segi ekonomi, maka ini tunggulah kehancuran dah. Itu kehancuran kepada negeri tersebut. Yang kedua iaitu konsep kerajaan berkebajikan melawan kerajaan kebajikan. Konsep yang orang putih ataupun orang barat bagi iaitu konsep welfare state. Tapi kita lain. Welfare state dengan kerajaan berkebajikan ni, kalau welfare state ni kita bayangkan iaitu kerajaan ni kena tanggung belakang rakyat. Go to free, go ni free, go to free, go to free. Rakyat boleh terima dengan hati gembira, itu welfare state. Tapi konsep berkebajikan ni bukan tu. Bukannya sekadar sumbangan rakyat, sumbangan kerajaan kepada rakyat. Tapi konsep kerajaan berkebajikan ni, semua orang dalam negeri tu perlu menyumbang. Kerajaan kena menyumbang kepada rakyat. Rakyat kena menyumbang kepada kerajaan. JLC kena menyumbang kepada rakyat. Swasta kena menyumbang kepada rakyat. Ekonomi, orang usahawan, peniaga tentu bersama menyumbang. Bukan sekadar kerajaan kena jaga rakyat, usahawan pun kena jaga rakyat melalui CSR apa semua. Dia semua kena main peranan iaitu konsep ta'awun atau kita panggil sebagai konsep berkebajikan, semua menjaga kebajikan. Barulah jadi sejahtera negara tu. Bukanlah rakyat dah asyik minta gapo kerajaan nak bagi, gapo kerajaan nak bagi. Apa kerajaan nak bagi, apa kerajaan nak bagi. Ada. Tapi masing-masing memainkan peranan apa aku nak beri, apa aku nak beri. Kerajaan nak beri apa, rakyat nak beri apa. Orang swasta nak beri apa agar negeri ini makmur dan sejahtera. Baik. Artikel yang kelima iaitu sekali lagi guru nak menekankan kepada politik itu sebahagian daripada Islam. Artikel kelima tajuk Islam bukan politik catur dan jual ubat. Di mukadimah dia, Tok Guru tekan sekali bahawa politik ialah sebahagian daripada Islam. Namun, janganlah dibuat politik dalam Islam ni, orang Islam semacam buat macam jual ubat. Cakap, panggil orang. Kita tahu tak, kita pergi kedai pasar-pasar tak. Kita biasa pergi pasar pagi apa semua, ada orang akan jual ubat. Dia bawa ular apa semua, cakap, nak panggil orang, dia tengok, oh ni, gini. Bukan sekadar tu Islam ni. Dan juga bukan Islam ni bukan sekadar buah catur untuk dicatur-caturkan oleh siapa-siapa. Tak. Bukanlah sebagai penjual ubat untuk dijual begitu sahaja, dan bukanlah sekadar macam buah catur untuk orang catur-catur. Tapi politik Islam ni ada 5 benda. Tak. 5 benda iaitu yang pertama, politik ubudiyah. Kita menghambakan diri kepada Allah. Tak. Kita menjadi buah catur kepada Allah. Allah Ta'ala nak begitu, kita bergerak begitu. Allah Ta'ala nak begini, kita bergerak begini. Bukannya jadi buah catur kepada pihak-pihak tertentu. Yang keduanya iaitu politik Islam ni kerja amanah. Ada tanggungjawab yang perlu kita buat. Bukan sekadar boleh puasa, lepas tu selesai masalah lah. Tak. Boleh puasa, kena buat kerja lagi. Buat kuasa tu amanah, iaitu melaksanakan syariat Allah. Yang ketiganya politik Islam ni meletakkan wawasan akhirat depan. Sebagaimana orang yang di artikel pertama tadi, wawasan akhirat ni penting untuk kontrol kita agar tidak jadi kucahayaan. Kucahayaan ni baca bahasa KL, kacau bilau lah. Tak jadi kacau bilau. Yang keempat iaitu untuk menyelamatkan manusia seramai-ramainya. Ni berapa kali dah Tok Guru tekan dalam artikel dia ni, politik Islam nak selamatkan manusia seramai-ramainya. Kalau ada tak reti bahasa, ada yang tak, yang lagi masih lagi nak kata pas ini kerja nak meneraka kau orang, nak mengkafirkan orang. Tak. Baca teks daripada Tok Guru kata kita nak selamatkan seramai-ramai mungkin orang dengan Islam. Dan itulah yang politik Islam yang sebenarnya. Lega bila dengar lagi tenang kita rasa. Bukan nak menyalah-nyalahkan orang, bukan nak mencari uduh orang, tapi tak, untuk menyelamatkan manusia. Dan yang kelima, paksi kepada politik Islam ni politik hidayah, iaitu politik Al-Quran dan Sunnah panduan kita, dan bukan politik jibayah berpandukan kebendaan semata-mata. Dah 3 tajuk je balik, boleh lagi tak? Boleh. Terus. Allah, letih lah. Kau ngatuk lah kau. Ngatuk tu berhenti lah dulu.
Panjang lagi ni, Allah lah. Okey, tajuk kenal ni sedap sikit. Okey. Sedap belaka tapi online ni lagi jejak lah. Tajuk dia ialah berkaitan dengan jadilah Islam yang memimpin, bukan khadam. Tak, bukan nak tuju siapa-siapa tapi terasa kat kena terima lah. Atau kita sila lepas pun kena terima benda ni. Tak, kita kena pastikan Islam tu memimpin, bukan jadi Islam yang khadam. Apa maksud khadam di sini ni? Iaitu kita berpolitik Islam ni kena ada tujuan untuk menang. Tujuan kita dalam politik bila menang untuk melaksanakan kewajipan kita, iaitu untuk tegakkan Islam. Bukan sekadar mahukan Putrajaya semata-mata. Dan Tok Guru menggariskan lebih kurang ada lima ciri-ciri politik khadam yang saya keluarkan. Yang pertama, politik khadam ni dia sanggup jadi khadam siapa-siapa untuk capai matlamat dia. Tak terkisahlah orang nak suruh gajah rimah pun dia akan buat asal dia dapat capai matlamat dia. Ini politik khadam. Nak lawat agama ke, nak tercera kepada agama tu nombor dua. Agama nombor dua dah. Yang penting sekali dia dapat capai matlamat dia untuk berkuasa. Ikut orang suruh. Yang kedua, politik khadam ni politik marahkan nyamuk bakar kelambu. Tak. Marah kepada masalah yang kecil tapi dia bawa masalah besar pula kepada kita. Tak. Contohnya, tak sanggup hadapi mudarat yang kecil. Tapi dia bina pula mudarat yang besar untuk menolak mudarat kecil tadi. Tausih kepada, tak mahu kepada kerajaan barisan nasional. Okeylah. Tapi bawa mudarat besar lagi, mari kerajaan PH. Contohnya lah. Tapi kalau ada orang rasa kerajaan PH tu lebih kecil mudarat daripada BN, lagu mana? Itu pandangan masing-masing lah. Okeylah. Yang ketiga, politik khadam ni, dia ambil kuasa, dapat kuasa, dia tinggalkan Islam dan umatnya di belakang. Mula-mula cakap pasal Islam juga, bila dapat kuasa, tinggal dah Islam, tinggal dah umat Islam, penting kuasa saja. Yang keempat, politik khadam ni yang meruntuhkan asas perlembagaan. Dalam perlembagaan telah tetapkan begini-begini, kerana kita nak memenuhi tuan kita tadi, kita rela melanggar apa yang ada di dalam perlembagaan. Dan yang kelima, yang paling teruk sekali, khadam ini yang menjadi khadam kepada penjajah dan cuba nak bawa balik penjajah ke negeri kita. Maksudnya nak mengambil campur tangan luar untuk campur dalam hal-hal berkaitan dalaman negeri kita. Ini bahaya. Dan Tok Guru pula membawa satu lagi versi bagaimana politik Islam itu. Jangan jadi politik khadam, kena ikut politik Islam. Lagu mana? Yang pertama, politik Islam ini ialah kekalkan jawatan mereka yang menerima petunjuk tanpa merampas kerusi mereka. Kita berpolitik kalau ada orang yang sanggup nak bawa Islam, dia jadi pemerintah, biar dia jadilah. Kita nak rampas kerusi dia, biar dia buat urusan dia. Yang kedua, ambil jawatan bila tiada pihak yang sanggup buat perubahan Islam. Kita akan rampas jawatan, kita akan rampas kerusi bila tiada pihak yang sanggup nak bawa. Ataupun pihak yang cuba mempermainkan Islam sendiri. Yang ketiga, politik Islam tidak ada paksaan dalam agama. Bukanlah maksud bila kita dapat kuasa, kita nak buat Islam, kita paksa orang bukan Islam masuk agama Islam. Tak, mereka bebas dengan agama masing-masing. Dan walaupun tiada paksaan dalam agama, bagi kita yang menegakkan dapat kuasa ini, wajib tinggi dan muliakan Islam. Kena gunalah saluran-saluran perundangan, polisi-polisi semaksimal mungkin yang kita boleh buat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di negara kita ataupun negeri kita. Yang kelima, kita kena seru kepada orang bukan Islam untuk cuba try pendekatan Islam. Walaupun dia tak nak agama Islam, tak apalah, biar dia tak nak agama Islam, dia tak mengaku pada Allah SWT, tak apa. Tapi kita nak dia cuba produk yang kita ada, contohnya ekonomi Islam, politik Islam, kemasyarakatan cara Islam. Sebagai contoh yang telah berlaku di negara kita ialah orang bukan Islam dah berpusu-pusu guna perbankan Islam. Bila dia guna bank Islam ni, tak semestinya dia masuk Islam. Tak. Dan itu yang kita nak bawa. Dan sekarang ni kita nak tawarkan kepada
Orang bukan Islam, politik Islam. Politik budaya matan dan sejahtera. Ya memang banyak hadis Nabi, memang banyak Al-Quran dalam kita, dalam penulisan Tok Guru ni. Tapi bukanlah maksudnya dia mengikut politik Islam ni, dia jadi orang Islam. Tak. Tak. Cuma yang ikut kaedah kita, bagaimana kaedah yang lebih baik. Dah kita dah bagi dah peluang kepada liberalism. Kita dah beri peluang kepada komunisme. Tak. Walaupun bukan daripada bangsa kita sendiri, walaupun bukan daripada agama kita sendiri, kita boleh bagi peluang. Kenapa tak boleh bagi peluang pula kepada politik dan ekonomi Islam? Begitulah. Lebih kurangnya. Tajuk yang ketujuh berkaitan dengan politik Islam dan perkauman. Tok Guru tekan sini secara ringkasnya bahawa kaum ni penting juga. Tapi jangan sampai melampaui batas. Sehingga kita menganiaya kaum lain ataupun kita buat zalim kepada kaum lain. Kita nak sayang kepada kaum kita, tak ada masalah. Saya orang Melayu, sayang kepada orang Melayu. Tapi jangan kesayangan kita sebab siapa kita benci kaum lain, tak boleh. Di sana ada pula hubungan antara bangsa-bangsa iaitu antara kaum. Kita sayang kepada kaum kita, dalam masa sama kita sayang juga kaum lain atas dasar kemanusiaan. Macam isu yang berlaku sebelum daripada berkaitan dengan Rohingya. Ya, kita sayang negara kita ni, takut pendatang asing masuk ramai apa semua. Tapi dalam masa yang sama, atas nilai kemanusiaan itu, kita kena ada juga reserve sikit nilai kemanusiaan kepada orang-orang selain daripada orang Malaysia ataupun orang Melayu ni. Tak boleh bila kita kata begitu juga, kita nak kita sahaja, tak boleh. Kita hidup dalam keadaan yang pelbagai orang. Masing-masing ada peranan dia, masing-masing ada kemahiran, kelebihan masing-masing. Apa lagi? Dan yang terakhirnya dalam tajuk yang ketujuh ini, iaitu ditekankan sokmo-sokmo selalu ditekankan oleh Tok Guru, iaitu dalam salah satu negara itu nak melantik ketua mestilah daripada kaum yang dominan ataupun kaum yang majoriti daripada negara tersebut. Kalau kita di Malaysia ni orang Melayu yang majoriti, maka kena latih orang Melayu jadi kepala dia. Nah, gitu kaedah dia. Kira berdasarkan hadis Nabi, A'immatu minal Quraisy dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, tajuk ngelas sekali daripada artikel kita, daripada bab yang pertama ni, berkaitan dengan politik kotor. Tok Guru menulis artikel ini, tajuk ini nak menolak fahaman bahawa mengatakan politik itu kotor. Ya, dia ada politik yang kotor dan dia ada politik yang tak kotor. Tapi sekarang ni kita dah dimuakkan bahawa politik tu kotor pula. Tak. Ada politik yang kotor dan ada politik yang tidak kotor, iaitu politik yang kita anggap sebagai terbincang panjang tadi, iaitu politik Islam, iaitu satu amanah. Dan politik kotor ni ia datang daripada barat. Nah, daripada barat melalui falsafah Machiavelli. Kalau kita baca buku Machiavelli, The Prince itu, sang penguasa itu, cukup dahsyat. Memang kita kata memang kotor lah politik. Tapi kotor itu berdasarkan Machiavelli. Tak. Kotor itu berdasarkan Machiavelli. Tapi politik kita, politik Islam ni, politik nak menyelamatkan ummah, politik nak baik, politik damai, politik tak nak balah, politik nak biar negara jadi aman. Tapi Machiavelli, politik dia politik tak apa negara hancur pun, tak apa bunuh orang pun, tak apa untuk tepati janji pun, asal mendapat kuasa. Kita tak mu dapat kuasa, mu kena jaga ayat. Mu dapat kuasa, mu kena jaga agama Allah. Mu dapat kuasa, mu kena jaga ekonomi negara, mu kena jaga keamanan negara. Tak. Dan apa lagi? Dan nak berhadapan dengan politik kotor ini, Tok Guru sebut ada dua cara. Dua cara yang cukup besar. Yang pertama, kena berilmu dengan ilmu Islam. Kena cari ilmu. Baru kita boleh berdepan, kita ni politik ni kotor. Ni politik ni betul tak betul. Ni tak baik. Politik baik lagu mana begini. Yang keduanya, iaitu dalam politik ni kita kena dapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk buat satu hadis bahawa dalam politik ni kita tak boleh nak minta jawatan. Risau-risau bila kita minta jawatan, kita dapat Allah Ta'ala tak tolong kita. Tapi kalau kita tak minta jawatan itu, kita dapat jawatan tu, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita. Maksudnya dalam pergelutan politik negara, pergelutan politik mana-mana peringkat pun, kita perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita di samping ilmu yang kita ada tadi.
Ilmu ada dari sudut teorinya, bagus dah. Tapi kalau tak ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam politik, tak ada apa-apalah kita. Jadi manusia yang tidak ada apa-apa langsung. Maka benda perlahan ni kena ambil berat lah. Jadi sebagai akhirnya, apa yang saya nak rumuskan daripada bab pertama ni, iaitu dalam Islam ni ada salah satu peranan perlu dimainkan oleh umat Islam, iaitu politik. Dia ambil hadis daripada itu, wa iz ja'alna kana wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata khalifah itu diterjemahkan sebagai pemimpin berkaitan dengan politik juga. Maka peranan kita dicipta atas muka bumi ini daripada beribadah untuk memakmurkan negara, memakmurkan dunia ini melalui kaedah politik. Ya. Yang kedua, Tok Guru telah gariskan tadi banyak berkaitan dengan panduan politik yang kita kena ikut Nabi, dan Nabi Tok Guru gariskan bagaimana nak berpolitik, bagaimana bila dapat kuasa politik, bagaimana kita nak berhadapan dengan orang berkuasa yang zalim, bagaimana kita nak berhadapan dengan kerjasama politik. Tok Guru dah gariskan tadi panjang tadi. Dan bila masuk politik, apa kena buat? Tok Guru dah gariskan juga kepada kita tadi. Dan apa yang tak boleh buat? Tak boleh jadi khadam, tak boleh kerjasama politik dengan orang-orang begini, tak boleh begitu, tak boleh begini. Panjang dah kita orang tadi. Dan yang terakhirnya, penekanan yang Tok Guru nak bagi daripada bab pertama ni, bahawa nak jelaskan kepada kita, bukan semua politik kotor. Ada politik yang bersih, iaitu politik Islam. Dan dengan politik Islam inilah kita nak membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada dalam politik. Maka ketika ini, wajib kepada kita orang Islam, perlu kepada kita orang Islam masuk politik, bawa jati diri yang betul Islam itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam politik itu. Namun, kena ingat, bila masuk dalam politik ini, tepat hak tak berapa comel, takut kita bawa comel dah, kita terjun pula dalam tu, takut kita pula cemar, bahaya. Maka di situlah perlu kena ada sentiasa muhasabah, usra, tamrin, peringatan demi peringatan, agar kita stay dengan jati diri kita tidak menjadi khadam tadi. Wallahu ta'ala alam. Soalan Abang Malik dah jawab pula. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fahmi di atas penerangan dan penjelasan yang sangat komprehensif dan menyeluruh dalam kita membincangkan bab pertama risalah politik Islam dalam buku Budaya Politik Batang dan Sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi kita akan kembangkan lagi perbincangan kita, idea kita yang telah dilontarkan oleh Tuan Guru, dengan kita akan menerima beberapa pandangan, soalan yang akan dikemukakan oleh para penonton sekalian. Sebelum kita mengambil soalan daripada penonton, saya ingin bertanya kepada saudara Fahmi, Ustaz Fahmi kita. Tadi kita bincang tentang politik Islam. Dan ada satu lagi istilah yang dipopularkan tentang Islam politik. Jadi mungkin Ustaz Fahmi boleh bincang, boleh terangkan lebih lanjut apakah maksud, apakah pendirian tentang istilah Islam politik, dan mungkin lanjutkan lagi perbincangan tentang politik Machiavelli, politik matlamat mahalkan cara, dan apa kesan terhadap politik di tanah air. Jadi saya persilakan Ustaz Fahmi untuk memulakan sesi soalan pada petang ini. Dan kepada saudara-saudara yang studi yang ingin bertanya soalan kepada Ustaz Fahmi, boleh komen di ruangan Facebook dan kita akan kemukakan soalan tersebut kepada Ustaz Fahmi untuk menjawab. Jadi saya silakan kepada Ustaz Fahmi untuk menjawab soalan yang saya lontarkan lebih awal. Silakan. Ya, bila nak jawab soalan Abang Malik ni, seolah-olah kita jawab soalan yang orang tahu dah. Skema ada dah dengan Abang Malik tu. Tak apalah, kita telah jawab. Kalau betul Abang Malik right lah. Kalau salah kat, kira bagi markah kesian, tak apa dah. Okay, baik. Islam politik ataupun politik Islam ataupun disebutkan sekarang sebagai post-Islamism. Satu istilah yang cuba diketengahkan, nak membawa lari daripada satu lagi istilah kita panggil Islamism. Kalau kita turut dalam sejarah ni, ada pan-Islamism, ada Islamism dan juga ada post-Islamism.
selepas daripada Islamism. Pan-Islamism ni terkenal dengan siapa nama ni, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, Rashid Reda dan sebagainya. Mereka membentuk pemikiran kesatuan umat Islam. Dia sekadar itu saja. Dia membentuk pemikiran dan dia sebarkan pemikiran itu. Yang kedua datang era Islamism. Islamism ni era kita panggil dalam gerakan kita, yang pertama, yang sebelum tu iaitu Pan-Islamism ke Islamism ke Post-Islamism ni, nama ni diberi oleh Barat. Tak apa, kita pinjam sekejap untuk bagi kefahaman kita. Islamism ni kalau kita kata sebagai harakah Islamiah, iaitu idea Pan-Islamism tadi dibawa masuk dalam Islamism, dan idea ini dilumati, dibuat manhaj, dibuat apa nama ni, kita panggil marhalah, dibuat gerakan, jadi terbentuklah sebagai Ikhwan Muslimin di Mesir, Hizbul Muslimin di Malaysia, Jamiatul Khair ataupun Muhammadiyah dan sebagainya yang ada di Indonesia dan sebagainya. Jamaah Islami di Pakistan, ni fasa Islamism. Fasa ni dia mengutamakan, yang meletakkan sebagai daulah Islamiah, yang kita start daripada fardu Muslim, apa lagi, Baitul Muslim, Mujtama' Muslim, daulah Islamiah, sampailah kepada khilafah Islamiah. Fokus dia ialah kepada daulah Islamiah. Dan ketika inilah jadi agak tegang sikit sebab dia nak buat pengidentitian jati diri tu, jadi berkaitan dengan perlembagaan apa semuanya. Ketika ni kita kata perlembagaan ni daripada orang kafir, jahil dan sebagainya, banyak gitu. Ada. Jadi post-Islamism ni sebagai reaksi daripada Islamism ni, maka disebutlah bahawa post-Islamism ni lebih demokratik, lebih menerima perlembagaan, mengikuti perlembagaan, tak keras sangat dan sebagainya. Itu secara asas. Dan kalau kita nak tahu berkaitan dengan post-Islamism ataupun dalam cuba dikembangkan di Malaysia ini dengan nama Generasi Kedua Politik Islam, buku yang dikeluarkan oleh Ilham Center. Ada beberapa orang penulis dalam tu, dan anda baca buku dia ni, kita nak tahu dia punya pemikiran macam mana. Antaranya ditulis oleh Dr. Zulkifli bekas Menteri Kesihatan tu, Zulkifli Ahmad. Dia ada tulis dan dia sebutkan ciri-ciri dia, dan saya ada tulis berkaitan ciri tersebut, dan saya cuba nak jawab lah sebelum daripada, tapi jadi tak ada jawab gitu, jawab sendiri lah. Antara lainnya perbezaan dia, dia nak cuba sebenarnya generasi kedua politik Islam ni nak cuba lari daripada pasti dia di Malaysia ni. Ada nak kata dia lebih toleransi, dia lebih moderate, dia lebih santun dan sebagainya, dan nak menampakkan Islamism lebih keras, lebih syadid dan sebagainya. Okey, baik. Dan yang berbezanya post-Islamism ini ialah post-Islamism ni dia menerima perlembagaan negara, dan dia menerima sekadar tu saja. Kalau perlembagaan kata Islam boleh bergerak 3 langkah, maka ia akan bergerak 3 langkah saja. Tu dia ciri-ciri post-Islamism. Dia apa kita panggil ni, menerima perlembagaan negara tu setakat tu saja. Berbeza dengan yang saya namakan lagi, kalau dia kata dia generasi kedua Islami, politik Islam, saya namakan lagi generasi ketiga politik Islam. Siapa dia generasi ketiga? PAH lah. Kenapa PAH? PAH ni daripada proses daulah Islamiah, kita masuk proses demokrasi tak awal-awal dulu lagi. Kita masuk pilihan raya apa semua, bahkan kita tak penuh menentang pilihan raya apa semua, kita menghormati perlembagaan. Tapi lebih PAH ni apa? Berbeza dengan post-Islamism tadi, iaitu kita menerima perlembagaan, dan kita tahu perlembagaan bagi Islam ni melangkah 3 langkah contohnya. Yang kita nak melangkah 10 langkah, maka PAS ia akan bawa nak menghalalkan bagaimana melalui perundangan perlembagaan agar kita boleh melangkah 10 langkah. Bukannya sebagai post-Islamism bila kata perlembagaan kata 3 langkah, 3 lah. Contohnya kalau hukum lah, undang-undang syariah Islam ni kita panggil 356. 3 tahun, kawan 3,000 ke? 3,000? 5 tahun dan kali 2 tahun, gitulah 356 ni. Kalau post-Islamism, cukup itulah. Ni lah undang-undang kita, perlembagaan bagi setakat ni. Itu post-Islamism. Tapi kalau yang Islam, yang gerakan Islam yang kita bawa, kalau dia bagi 356, kita nak bawa kepada hukum asal Islam, iaitu hudud, iaitu
syariah itu khusus, tapi melalui jalan demokrasi, melalui perlembagaan juga. Bukannya kat pedang, tak lain. Itu perbezaan di antara post-Islamism dan juga apa yang ada dalam gerakan Islam PAS itu sendiri. Dan akhirnya post-Islamism ni yang membawa kepada satu gerakan Islam yang apologetic. Mudah nak kesian kepada bangsa lain. Dia nak nak seolah-olah memperjuangkan kebebasan bagi kaum lain. Dalam masa yang sama, dia sedang mendiskriminasikan kaum dia sendiri. Orang lain buat, kita tak apa. Bila kita nak buat, tak boleh kita ni. Apa kita kerah dengan orang ni? Bila orang ni tak apa. Jadi apologetic maksudnya. Itu masalah dia. Post-Islamism. Tapi gerakan Islam lain. Kita tegas dengan pendirian kita. Dalam masa yang sama, kita menerima orang bukan Islam. Kita menerima gerakan lain daripada kita. Dia nak buat amalan dia buat. Kita tak halang dia. Kita nak buat amalan kita boleh buat. Ni tak, kita nak buat, dia halang, dia buat boleh. Itu salah. Begitulah post-Islamism secara ringkasnya. Yang kedua berkaitan dengan politik Machiavelli. Politik Machiavelli ni, kebetulan PKP ni, saya dah baca cari buku berkaitan politik Machiavelli, The Prince ini. Terjemahan daripada Zamir Muhyiddin. Politik Machiavelli ni kalau kita baca jahat lah, politik jahat. Tadi baru baca berkaitan dengan janji. Bagaimana dia ajar seorang pemimpin ni berhadapan dengan janji. Kena tepati ke kena khianati. Machiavelli kata kalau baik kita tepatilah. Tapi selalunya orang tepati janji ni akan kalah. Maka apa kita kena buat? Kita kena bersedia untuk mengkhianati janji. Dan selalunya orang yang mengkhianati janji ni akan dapat pergi kuasa lama. Boleh main ya. Dan patut kita cuba relate lah dengan kerajaan sebelumnya. Patutlah mungkin tak tepati janji tu. Ada contoh dah. Jadinya politik Machiavelli, kita berpegang dengan politik Machiavelli ni, ada orang kata ia politik menghalalkan cara. Betul dah satu peringkat. Tapi setakat yang saya baca, separuh berkurang buku dia tu, setakat ni, pendirian saya kata politik Machiavelli ni dia bukan matlamat menghalalkan cara semata-mata, tapi dia bertuhankan kuasa. Buatlah apa saja. Tak kira lah apa pun, nak bunuh mak kau, nak bunuh anak kau, nak bunuh pak saudara kau, bunuh ni lah. Asal dapat kuasa kita. Terpaksa menyamar lah. Kita baik dulu dengan orang ni. Okay, kita baik-baik dengan dia. Lepas kita dapat kuasa perintah di sebuah negeri, kita bunuh pula dia. Tak ada masalah. Kita dapat kuasa. Yang penting kita dapat secure kuasa kita. Itu politik Machiavelli. Politik tak cara apa. Yang penting nak kuasa. Orang di tengah COVID ke, orang di tengah krisis ekonomi ke, dia tahu nak ambil kuasa. Itu masalah. Bila ada politik ni, menyebabkan negara tu huru-hara. Bahkan dia kalau negara huru-hara tak apa lagi. Asal dapat kuasa tu. Ada. Negara tenang, negara yang aman, tapi bila negara aman ni orang jadi lene, orang jadi nak terpanggil nak lawan kerajaan tu, negara yang bahaya. Jadi kena buat negara jadi miskin, orang jadi mikir nak makan, kerja apa semua. Jadi orang jadi terdesak, orang jadi nak berpautnya kerajaan semata-mata. Maka ni negara yang baik bagi dia. Kacau. Makanya boleh anda sebutkan bahawa kalau sebelah pihak ada politik Machiavelli, nak lawan politik Machiavelli ni ialah politik mata sejahtera yang kita ada ni. Allahu'alam. Tahu jelas ke tak belum balik pula? Silap kan membayar lanan. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Fahmi atas soalan yang telah dijawab dengan baik, dengan lebih teliti, dengan beberapa rujukan yang telah dikongsikan bersama untuk kita fahami tentang post-Islamism ataupun Islam politik dan juga politik Machiavelli. Jadi kita ada cukup masa, kita ada 3 soalan di sini. Mungkin Ustaz Fahmi nak jawab sekaligus ke ataupun satu-satu? Ana tengok belakang tiga-tiga nak tengok dulu, anda boleh jawab dan jawab. Tak boleh habis jawab. Satu Okey. Soalan yang pertama yang dikemukakan oleh saudara Afif Fidai.
Apakah pendekatan untuk menarik golongan PAN atau Parti Amanah Negara kembali kepada PAS? Silakan. Terima kasih kepada Fidi, orang kuat kita ni. Nak tarik golongan PAN kembali kepada PAS ni, pertamanya kena guna BPMS ni lah. Kita berdepan dengan dia. Ya, kita tahu kita ada sejarah panjang lah dengan PAN ni, dengan Parti Amanah Negara ni. Kita pun tergurus hati, dia pun tergurus hati. Panjang tak panjang pun dah hampir masa beranda rasa dah 5 tahun dah. 2015, 2017 anda rasa berkurang. Jadi pasal sekarang ni, sebab anda yakin ni, sebab anda lihat sejarah PAS ini, kita ada banyak parti sepihan. Kalau ingat kita dah ada Berjasa 1977 keluar daripada PAS. Kita ada Hamim 1983 keluar daripada PAS. Yang Berjasa ni bekas Menteri Besar Kelantan. Dia keluar daripada PAS, kita kalah di Kelantan. Tinggal 2 kursi saja. Itu cukup berat bagi kita. Lebih teruk daripada keluarnya Parti Amanah Negara. Yang kedua pula, Parti Hamim ini parti yang ditubuhkan oleh bekas Presiden PAS. Bekas Presiden PAS keluar daripada PAS, dia tubuh parti baru, Hamim. Dalam tempoh masa 1977 atau 1978, tolak dengan 83, dalam tempoh 5 tahun, PAS ada 2 parti sepihan. Kita ni ada PAN sakit kepala dah. Zaman orang lama-lama dulu, dalam masa 5 tahun, dah ada 2 parti sepihan. Dan menariknya sahabat-sahabat, pada tahun 1989, iaitu 83, 6 tahun lepas daripada tu ataupun 7 tahun lepas daripada tu, Hamim Berjasa kembali bersama-sama dengan PAS dalam Angkatan Perpaduan Ummah. Dan saya yakin kita bagi masa pada sahabat-sahabat kita daripada PAN. Dia mikir sikit balik, kita pun buka dada kita, mungkin tu kesilapan lama dia, ataupun mungkin ada lah silap-silap kita, tembok dia kuat sangat ke apa ke. InsyaAllah ke depan nanti ni, kita akan bersama balik. Tapi masing-masing kena berlapan dada lah. Bila masuk PAS balik atau bersama PAS balik, kena ikut cara PAS lah. Boleh je ikut cara DAP je. Balas pulak, marah pulak lah. Tak begitu keadaan dia. Okey, itu sajalah jawapan anda. Okey, terima kasih. Dan kita terus pada soalan yang kedua daripada saudara Afiq. Okey, saya kelas soalan. Adakah relevan perjuangan hak bangsa dalam masyarakat maju? Bukankah keadilan Islam mengatasi kaum? Silakan Ustaz Fahmi. Dia apa nama ni? Soalan ni dia tahu dah ni saja tanya ni. Panggil Tok Guru nak ujian anak murid lagu ni lah. Tapi kita cuba jawab lah sebagai menghormati Tok Guru kita. Apa nama ni? Relevankah perjuangan hak bangsa dalam masyarakat majmuk? Bukankah keadilan Islam mengatasi kaum? Ya betul ada. Keadilan Islam mengatasi kaum. Dan perjuangan hak bangsa dalam masyarakat majmuk tak ada masalah. Nak perjuangkan hak bangsa masing-masing tak ada masalah. Tapi jangan melampaui. Jangan melampaui sampai kita menafikan hak orang lain. Sampai kita menzalimi hak orang lain. Nak perjuangkan bangsa kita untuk boleh jual apa semua, tak ada masalah berjuang. Dan bahkan disebutkan oleh ayat bahawa kita ni lebih sayang kepada orang kerabat kita. Ada saudara mara kita, orang Melayu lah kita. Kita nak orang sama-sama kita jadi kuat. Ada orang keliling kita, orang apa ni, panggil orang Melayu ni jadi maju belakang, tak ada masalah. Tapi janganlah majunya orang Melayu dengan kita tembok orang Cina, tembok orang India, itu tak betul. Kita nak majukan bangsa kita, dalam masa yang sama, kita tidak menafikan bangsa lain untuk maju juga. Tak ada masalah. Cuma apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni, negara bangsa lain dah maju dah. Bangsa kita ni keluk-keluk. Jadi penumpuan kepada negara, oleh negara itu patut memberikan tumpuan kepada kita ni agar setanding, seduduk sama tinggi, berdiri sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Itu yang berlaku sekarang ni. Allah Ta'ala. Itu kita tak kira lagi ambil berkaitan dengan cerita konteks sosial dahulu apa semua lah.
panjang benda tu. Cuma jawapannya ialah ada masalah kita nak perjuangkan bangsa kita, tapi perjuangkan dalam kerangka Islam, tidak menzalimi orang, tidak fanatik, tidak sampai menzalimi orang lain, tidak sampai menyekat orang lain. Begitu saja. Wallahu a'lam. Okey, kemah. Jadi terima kasih Ustaz Fahmi, dan kita ada satu lagi soalan yang terakhir. Ni soalan ni agak panas sikit dan isu semasa. Daripada Hasif Hamzi, apa pandangan panel, tanya panel mengenai usul undi tidak percaya yang dibawa oleh PH kepada PM Malaysia? Adakah ini adalah langkah relevan atau satu agenda rampasan kuasa? Silakan Ustaz Fahmi. Ya, jawab Wan nak jawab beginilah. Undi tak percaya ni masing-masing ada hak. Ahli-ahli parlimen dia ada hak nak bawa lah, ada masalah. Cuma bila dia bawa dalam keadaan kita berdepan dengan isu krisis ekonomi, berdepan dengan krisis kesihatan, apatah lagi kita baru lepas dengan krisis politik, tiba-tiba kita nak bagi satu lagi krisis politik pula, itu satu benda yang anda kira rakyat akan menilai. Rakyat akan tengok siapa yang lebih gila kuasa, siapa yang tak bercara apa. Ni rakyat akan tengok belakang ni. Jadi rakyat ni akan menilai, akan menghukum kita balik. Jadi begitulah jawapannya. Kalau kita nak kata tak boleh bawa, tak boleh sebab dia ada hak dia nak bawa usul apa semua. Silalah dia nak bawa. Tapi penilaiannya pula rakyat akan nilai. Kalau kita nak kata dia tak memikir, tak boleh kata masuk politik, kadang-kadang dia tak boleh nak memikir lah. Kadang-kadang bila kita dah tak letak Islam di depan tu, dia tak tahu dah, yang memikir ke tak memikir sama saja dalam politik ni. Sebab tu rosak politik kita. Sebab itulah kita kena balik kepada politik kaedah Islam, politik matan dan sejahtera, politik tak tergopoh-gapah, politik nak menyelamatkan manusia, bukan nak menyelamatkan periuk nasi orang politik semata-mata. Wallahu a'lam. Ada tu tak asal ni? Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Fahmi. Kita sudah selesai bedah buku Tuan Guru Presiden. Dalam bab yang pertama, Risalah Politik Islam. Jadi kita dalam masa 1 jam. Dan yang soalan yang sahabat-sahabat kemukakan, insya-Allah kita akan bawa dalam sesi pembincangan seterusnya, sebab kita dah hampir 1 jam kita bersiaran pada petang ni, dan insya-Allah teruskan lagi bersama dengan kami di Pustaka Permata Ummah yang akan mengumpas idea-idea, cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdullah Hadiawang, khususnya dalam buku-buku yang telah ditulis oleh beliau. Kita akan kupas, kita akan hadamkan, kita akan bincang untuk bagaimanakah idea tersebut mampu dan dilaksanakan dalam konteks semasa, dari sebagai satu panduan. Sebab kita lihat idea Tuan Guru bersifat makro, bersifat yang satu dasar yang agak ke depan, maka memerlukan anak muda khususnya untuk membincangkan dan berfikir bersama-sama untuk kita hadam bersama. Jadi terima kasih kepada para penonton yang sudi bersama dengan kami selama 1 jam, dan insya-Allah esok kita akan bersama dengan Saudara Saiful Mujahid, dan akan ada tetamu istimewa yang akan dibawa bersama beliau. Teruskan sentiasa update di page Facebook Permata Ummah, dan kami akan maklumkan siapakah panel istimewa yang akan bersama dengan Saiful Mujahid esok dalam membincangkan buku Meneladani Kepimpinan Anbiya. Jadi itu sekadar pada petang ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fahmi yang sudi meluangkan masa berbincang idea-idea Tuan Guru, dan selagi terima kasih kepada panel, dan kita tangguh terlebih dahulu diskusi kita pada petang ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, terima kasih dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.